Tetamu istimewa kita daripada negeri Pahang, Yang Hormat Datuk Siti Haja. Terima kasih Datuk. Adun-adun kita yang kerja kuat, Adun Pramujaya, Datuk Sri Syekh Fauzi dan Syekh Ali. Jangan duduk depan game dulu. Yang Hormat Datuk Fakhruddin Muhammad Arif, Adun Baba, Datuk-datuk, datin-datin, jentera Barisan Nasional yang dikasihi, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Taala yang mengizinkan kita berhimpun pada hari ini untuk program Solidarity bersama Ayahanda Datuk Seri Najib, Ayahanda Bosku. Saya mendapat khabar Ayahanda dalam keadaan sihat dan selamat. Alhamdulillah. Amin. Cumanya bukan mudah untuk beliau menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru. Dengan ruang komunikasi yang terhad, Ayahanda tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya di dunia luar. Apa yang beliau rindukan adalah berbualan dengan orang ramai, khususnya warga Pekan dan para penyokong yang dikasihi. Beliau rindukan kebebasan untuk bersarapan di warung-warung Pekan. Beliau rindukan masa bersembang dengan makcik-makcik di pasar sehari. Beliau rindukan waktu berseluruh dengan masyarakat orang asli yang dikasihi. Beliau rindukan kerja-kerja untuk membawa pembangunan. Beliau rindukan perbualan dengan rakyat serta orang ramai, mencari bagaimana untuk selesaikan masalah mereka. Beliau rindukan semua itu. Tapi kami juga betul-betul rindukan Ayahanda. Beliaulah tempat mengadu nasib, meminta nasihat dan pertolongan. Bukan sahaja untuk saya dan adik-adik, malah untuk kebanyakan warga Pekan dan rakyat Malaysia. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang begitu kerdil perlu tabah dan sabar dengan ketentuan Allah SWT. Mungkin ini adalah cara Allah SWT untuk mengangkat darjat Ayahanda dengan lebih tinggi, insya-Allah. Itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjarakan atas tuduhan palsu. Apabila bebas, baginda diangkat sebagai menteri berkuasa lagi bijaksana di Mesir. Itulah yang berlaku kepada Nelson Mandela yang menentang kezaliman dasar apartheid. Apabila bebas, beliau diangkat sebagai Presiden Afrika Selatan yang berjaya menyatu padukan orang kulit putih dan bangsa Afrika di negaranya. Yang pasti, Tuhan tidak akan menguji kita lebih daripada kemampuan kita untuk menghadapinya. Kalau saya tahu Ayahanda saya, walaupun kita dalam keadaan amat sedih dan berduka, dia mahu kita bangkit dari kejadian ini. Kita perlu mencontohi kebangkitan Ayahanda yang menjadi pembangkit dan pembakar semangat kepada parti. Jika kita mengimbau kembali peristiwa selepas 9 Mei 2018, ramai yang berpendapat kerjaya politik Ayahanda sudah habis, terkubur. Dengan izin dalam bahasa Inggeris, his career is politically finished, over. Tetapi sangkaan itu meleset sama sekali. Tidak ramai yang boleh bangkit semula selepas diaibkan satu dunia. Satu dunia, tuan-tuan. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Dengan tekanan yang bertubi-tubi di mahkamah, dengan tekanan daripada LHDN, macam-macam tekanan yang dikenakan.
kalau orang lain yang menghadapi situasi yang sama, barangkali boleh menjadi gila dan koma selama berbulan-bulan. Tetapi ayahanda mampu bangkit semula dengan fenomena Bosco. Satu kejadian yang begitu luar biasa dan luar jangkaan. Kami bagi pihak keluarga pun tidak menjangkakan sama sekali beliau boleh bangkit dan begitu kuat dan bertenaga. Dan gerakan Bosco ini mendapat sambutan yang begitu hangat daripada masyarakat pelbagai kaum. Saya masih ingat lagi semasa PRN Johor dan Melaka, segala peluru fitnah, tomahan dan cacian ditujukan pada ayahanda, sehingga musuh-musuh Barisan Nasional lupa untuk serang pemimpin dan calon Barisan Nasional yang lain. Walaupun ayahanda ketika itu tidak memegang sebarang jawatan utama dalam parti. Barangkali sebab itu musuh-musuh ayahanda begitu berang, iri hati dan berdendam kesumat terhadap beliau. Dan sememangnya kita di Parlimen Pekan mewarisi roh perjuangan ini. Satu legasi perjuangan yang begitu hebat, bermartabat lagi bermaruah. Kalau saya kenal dan tahu ayahanda saya, beliau hendak kita berazam, beriltizam untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pekan dan juga 4 DUN di kawasan. Ayahanda pernah sebut hidup mati kerjaya politiknya adalah di Parlimen Pekan. Masa tahun 1999, apabila ayahanda menang dengan majoriti tipis 241, ada sahabat-sahabatnya yang meminta ayahanda pindah ke kawasan yang lebih selamat. Tetapi ayahanda menolak. Pekan kata dia tak mau. Dia menyatakan hidup mati perjuangan politiknya adalah di bumi Pekan, dan dia tidak akan lari bergajak ke mana-mana. Begitu juga dengan kita, jentera Parlimen Pekan. Hidup mati jentera kita adalah di Parlimen Pekan. Maka kita wajib pertahankan kubu-kubuan kita habis-habisan untuk memastikan kemenangan UMNO dan Barisan Nasional di PRU 15 nanti. Hidup UMNO! Hidup PN! Dengan ini, saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada UMNO bahagian Pekan di bawah pimpinan Datuk Zamri bin Ramli, mengaku UMNO Ketua bahagian Pekan. Kita ucapkan terima kasih, berikan tepukan gemuruh kepada Datuk Seri dan juga kepimpinan UMNO bahagian Pekan. Walaupun masih menjalani rawatan di AJN, masih gagah bersemangat untuk jalankan program ini. Terima kasih juga kepada para penceramah hebat kita yang sudi bertandang kemari, seperti Datuk Zaid Ibrahim, Datuk Lokman Adam dan juga saudara Syam Jalil. Terima kasih juga kepada semua para penyokong yang tidak putus mendoakan dan memberi kata-kata semangat kepada saya dan keluarga. Akhir kata, saya berharap kita tidak putus berdoa untuk ayahanda Najib Razak. Mereka boleh melakukan apa sahaja bentuk kezaliman, tetapi Allah SWT tetap bersama mereka yang bersabar. Doa itu senjata mukmin. Kebenaran akan sentiasa mengatasi kebatilan. Semoga Allah SWT makbulkan doa kami untuk melihat ayahanda bebas, merdeka dan bersama anak cucu serta keluarga tercinta. Amin, amin ya Allah. Terima kasih semua. Hidup Datuk Seri Najib. Hidup Bosco. Hidup UMNO. Hidup BN. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UMNO. Hidup BN.
Hidup bosku. Tuan-tuan saudari-saudari, mari kita belajar dan fahami tentang undang-undang, tuan-tuan. Perlu kita jelas bahawasanya perkara 3 pasal 1 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawasanya Islam is the religion of federation. Islam adalah agama bagi persekutuan tanah Melayu, dan kita akan bincang, kita akan dengar sendiri tentang cerita kisah bagaimana keadilan berjalan dengan sewajarnya. Dan saya minta tuan-tuan terus tidak berganjak, kerana kita akan ada perkongsian oleh Peguam Datuk Najib, perkongsian oleh Saudara Isham Jalil, juga perkongsian yang istimewa oleh Datuk Luqman Nur bin Adam. Dan kita masih lagi menantikan isteri Datuk Najib, Datin Sri Rosmah Mansor, yang akan tiba bila-bila masa sahaja dalam perjalanan, barangkali 2 hingga ke 3 minit. Saya minta tuan-tuan teruskan kesatuan hati kita pada hari ini. Tuan-tuan dapat saksikan seolah-olah cuaca menyertahi kita pada petang ini. Kita berada dalam keadaan yang indah dan permai. Angin membayu dengan nyaman dan indah, dan kita rasa terharu, tuan-tuan. Saya difahamkan ada yang datang dari utara, ada yang datang dari selatan tanah air, pantai timur, Sabah, Sarawak, dan yang paling penting, tuan rumah Semenanjung Bertuah Tanah Melayu, UMNO bahagian Pekan dan Barisan Nasional bahagian Pekan. Tepukan untuk BN dan UMNO Pekan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau macam inilah tenaga dan kesatuan hati yang tuan-tuan tunjukkan, saya yakin PRU 15, agama bangsa tanah air, akan terus didaulatkan. Dan kita perlu ingat, tuan-tuan, perkara ini bukan saja berlaku pada tahun 2022 tiba-tiba, tidak. Ia berlaku semenjak perjuangan 1946, tuan-tuan, oleh mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Sebelum kita pergi lebih jauh, elok rasanya kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuan-tuan, saudara-saudari, orang tua jalan bertongkat, rimba dan jauh nampak dekat. Kalau kita sudah sepakat, harimau di hutan dapat diikat. Tepuklah sikit. Tuan-tuan, kita sama-sama saksikan, dan majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Hormat Datuk Ahmad Zaid bin Ibrahim, Peguam Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, untuk berkongsi cerita pada petang yang mulia ini. Kita beri tepukan yang gemuruh kepada beliau. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Seri Damri, Datuk Nizam dan keluarga, ketua-ketua yang berhormat, pemimpin-pemimpin UMNO di Pahang, ahli-ahli UMNO yang di bawah sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bangga dapat bersama-sama tuan-tuan. Saya bukan sahaja sempat jadi peguam Datuk Seri Najib, saya juga kawan dan rakan dalam kabinet suatu masa dahulu, semasa Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Saya kenal dia, mungkin tidak serapat dengan saudara-saudari, tapi dialah seorang pemimpin yang mementingkan kebajikan rakyat, khususnya kepada mereka yang miskin. Jasanya terlalu banyak. Dan saya di sini ingin mengatakan bahawa dalam UMNO, saya ni orang tua, saya dah lihat semuanya.
Kita ada macam-macam pemimpin. Kita ada pemimpin yang macam Datuk Seri Najib yang memikirkan kepada negara dan rakyat. Tetapi ada juga pemimpin yang memikirkan diri mereka sendiri. Jadi ahli-ahli UMNO sudah tentu yang lebih faham, yang lebih arif. Punca Datuk Seri Najib dianiayai ialah kerana kepincangan sistem perundangan dalam negara ini. Saya tidak mahu bercerita seperti peguam lain dalam kes ini, fakta dan sebagainya. Terlalu tebal, terlalu banyak. Hanya dua perkara yang saya nak sebutkan. Satu, saya gagal untuk mempertengahkan evidence baru, keterangan baru yang kita dapati. Bukan kita dapati daripada lokal, kita dapati daripada laporan MACC. Jadi kita bawa keterangan itu, kita minta kebenaran untuk membawa keterangan itu. Ini Datuk Seri Hosman, kita ingin bawa keterangan itu, jadi kita perlu mahkamah memberi kebenaran. Malangnya kita tidak diberi kebenaran. Kata mereka keterangan baru itu tidak sesuai, tidak perlu, tidak perlu. Perkara kedua yang kita cuba ialah meminta masa sedikit, kerana dalam proses pengambilan alih kes ini kita tidak ada masa yang cukup. Maka kita minta kebenaran dan kebijaksanaan hakim untuk memberi kita sedikit ruang masa. Itu pun kita tidak berjaya. Di Malaysia, seorang yang dituduh mempunyai hak pada seorang nasihat peguam. Itu hak kita tu terkandung dalam perlembagaan, bukan hak biasa, hak yang fundamental, yang asasi. Orang yang dituduh sepertilah kes ini, di mana beliau telah pun dimasukkan hukumannya 12 tahun penjara dan denda 210 juta, dan jika gagal membayar denda tambah lagi 5 tahun. Maka Datuk Seri Najib sebenarnya mendapat, mungkin kalau dia tak bayar, dia tak ada duit nak bayar 210 juta, dia akan mengalami penjara 17 tahun. Dia akan hanya boleh keluar ke pekan semasa umurnya 87 tahun. Dan kalaulah saya yang menjadi hakim, tapi bukanlah saya menjadi hakim, kalau tuan-tuan menjadi hakim, bukankah rasa dalam hati kita, rasa ingin membantu seorang yang akan seumur hidupnya mungkin di dalam penjara? Apa salahnya kita beri masa sedikit untuk dia dibela oleh peguam? Di manakah rasa timbang rasa kasihan umat manusia Melayu Malaysia hari ini semata-mata kerana kuasa? Dan inilah yang harus ahli-ahli UMNO dan orang Melayu fikir. Usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib adalah usaha besar, untuk bukan sahaja menyusahkan dia, memenjarakan dia, ia juga untuk memenjarakan kuasa kita di Malaysia ini. Ini kita kena ingat. Implikasinya besar. Hari ini dalam UMNO kita bersuara, saya bercakap di sini dan juga penceramah-penceramah lain. Kita ada risiko tinggi. Tempoh hari Presiden UMNO berucap di Dewan Merdeka, terus siasatan dilakukan untuk kesalahan akta hasutan. Bilakah pernah Presiden UMNO disiasat akta hasutan dalam sejarah kita?
Beginilah jauhnya UMNO dari tembok kuasa hari ini. Dan bukan sahaja Datuk Zahid Hamidi, saya percaya penceramah macam Datuk Lokman, ya? Dia juga dituduh di bawah Seksyen 233 Akta Multimedia, akta yang juga di bawah kepimpinan Menteri UMNO. Dia dituduh kerana menyinggung perasaan seseorang. Perdana Menteri. Kalau hati tak boleh terima kritikan daripada orang ramai, apa guna jadi politik? Apa guna jadi pemimpin? Apa guna kita berselindung dalam undang-undang untuk kita matikan musuh kita? Apa guna? Jadi sebab itu Datuk Seri Najib sebelum dia ke Kajang, dia pesan, I want to clear my name. Saya nak bersihkan nama saya. Buatlah apa yang patut. Tapi saya bukan pemimpin besar. Saya sudah lama pun seolah-olah pencen. Tapi saya ingin menyampaikan pesanan ini kepada saya. Kalau kita orang Melayu tidak berani, tidak mungkin kita mendapat kemerdekaan. Kalau kita tidak berani untuk menuntut hak keistimewaan kita sebagai bumi putra, tidak mungkin kita ada di sini hari ini. Dan jangan lupa, kalau kebincangan undang-undang hari ini berterusan, bukan sahaja Datuk Seri Najib menjadi maksa, kita semua akan menjadi maksa. Maka beranikanlah diri. Jangan takut. Kata orang tua, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Asalkan kita yakin dengan perjuangan kita, jangan takut. Bagaimana kita nak tolong Datuk Seri Najib? Kita hanya dapat menolong Datuk Seri Najib bila dia kata, I want to clear my name. Kita tidak ada cara lain. Kita mesti menang pilihan raya ini. Kita mesti menang pilihan raya ini. Bukan ditekan, bukan sahaja di Pahang, bukan sahaja di seluruh negara. Kita mesti menang. Kebincangan undang-undang yang berlaku hari ini yang menggunakan politik dan pejabat pegawai negara, kita mesti hentikan. Kita ubah. Mereka yang kononnya membela rule of law, yang membela kepentingan undang-undang, keluhuran undang-undang, mereka yang menyanyi lagu negara bukan negaraku, anyway, akan lupa. Kita menyanyi lagu bukan lagu Anwar Musa. Kita menyanyi lagu keluhuran undang-undang, kedaulatan undang-undang. Kita menyanyi semua itu. Tapi hari ini tidak ada orang yang bela. Bila orang UMNO menjadi mangsa, mereka diam. Di manakah Pakatan Harapan yang kononnya membela keadilan? Di mana suara mereka? Di mana suara mereka bila peguam negara membuat arahan kepada hakim, buat kes Zahid cepat-cepat? Di mana suara mereka? Di mana majlis peguam, suara yang kononnya membela keadilan? Bukan nak bela keadilan, dia ugut saya pula. Dia nak ambil tindakan kepada saya. Ini kelakar lah dia orang. Disalah orang lah nak ambil tindakan ni. Tapi hakikatnya saudara, kalau kita UMNO dan orang Melayu tidak sanggup mempertahankan kedaulatan dan keikhlasan dan ketulusan undang-undang, kita hari ini Datuk jadi bangsa, esok anak cucu kita jadi bangsa. Saudara-saudari, saya hanya ada satu perkara. Dalam kita cuba memenangi pilihan raya, dalam kita cuba mengawalkan tenaga semua bangsa kita ke arah kemenangan,
kita kenalah juga akal. Kita kena jugalah faham. Dan kita kena juga ada kebijaksanaan. Siapa pemimpin kita? Kerana menang pilihan raya pun, kalau pemimpin yang menang itu tidak bersama-sama kita dalam arus perjuangan ini, apa guna? Itu terpulanglah kepada parti memikirkan. Tetapi kita kena selari. Perubahan yang kita mahu lakukan dalam bidang perundangan, bidang penyiasatan, bidang pendawaan, semua itu hanya boleh berlaku jika Perdana Menteri yang kita pilih suatu hari nanti selepas ini secocok selari dengan. Kalau tidak, bagaimana kita nak membersihkan nama Datuk Seri? Bagaimana? Mengapakah 1MDB saudara? 1MDB yang katanya 18 bilion duit negara hilang. Hanya seorang saja yang ditolong. Adakah masuk akal? Najib kata orang lain yang buat, dia mungkin tak tahu, tak sedar. Orang yang tolong komplot-komplot ini pun lagi tak ada di sini pun. Jadi kalau kita benar-benar nak tolong Datuk Seri membersihkan nama dia, to clear my name, kita kena, bila kita merintah besok, kita buka kembali kes 1MDB. Kita buka siasatan, kertas-kertas siasatan yang dibuat. Kita cari pengkhianat sebenar. Dan itulah keadilan yang menunggu. Selain daripada itu, kita tidak mampu membersihkan Datuk Seri. Selain dari kemenangan dan kemampuan kita yang bersungguh-sungguh untuk mendedahkan siapa sebenarnya. Siapa sebenarnya yang menyimpan duit SRC di Switzerland hari ini? 5 juta di sana. Mengapa tidak ada? Mengapa tidak cari duit itu? Mereka tidak boleh cari, tidak bawa balik. Sebab kalau mereka bawa balik duit itu, nampaklah Datuk Seri nanti tak curi. Kita dedahkan, tapi kita perlu kepada kuasa politik. Bukan kuasa berpakat dengan A dan B yang tempang. Kita berkuasa penuh. Dan kita lakukan sebaiknya untuk rakyat di negara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, bila saya sebut UMNO, tuan-tuan jawab menang, boleh? UMNO, Malaysia, BN. Tuan-tuan, kita nak dengar orang pandai, cerdik, aristokrat yang ada dalam UMNO Barisan Nasional. Hisham Jalil ni memang saya minat. Memang saya minat, penuh dengan fakta, penuh dengan number. Kita sebut sebagai result that count. Ini Datuk Pakar yang ajar saya. Tuan-tuan, kita nak dengar perkongsian ikhlas dari hati yang paling dalam. Tepukan untuk saudara Hisham Jalil, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan. Tuan dan perempuan, terima kasih hari ini. Saya tak nak ambil banyak sangat masa, tapi saya nak cerita sikit berkenaan dengan Datuk Najib lah. Datuk Zamri, Datuk Seri, Datuk Rahman, Datuk Zaid, Datuk Jajah dan keluarga. Saya pertama kali mesyuarat dengan Datuk Najib tahun 2008 tuan-tuan. So dah 14 tahun. Hari ini adalah hari ke-13 Datuk Najib dalam penjara. So dia ada lagi 12 tahun tuan-tuan. Dulu satu hari 4, 5, 6 tahun lepas, Datuk Najib satu hari masa bulan puasa, dia pernah telefon saya. Dia ajak saya pergi
tengok orang gelandangan tuan-tuan bulan puasa. So kita pun pergi ke Pudu, tengok jumpa orang gelandangan. So balik daripada jumpa orang gelandangan, Datuk Najib bagi tahu saya, dia kata lepas dia jumpa orang gelandangan tu, dia kata orang gelandangan tu membuatkan dia rasa masalah dia kecil, dia kata. So hari ni saya mengenangkan Datuk Najib. Dia duduk seorang-seorang dalam sel penjara dia. Saya tak tahu sama ada dia dah keluar daripada wad kesihatan ke belum, macam mana. Dan sel dia mungkin sebesar 6x10, tuan-tuan. So kalau tuan-tuan ada bilik di rumah, mungkin 6 kaki kali 10 kaki itu besar mana. So dia duduk seorang-seorang macam itu. So tuan-tuan rasa patut ke tak patut tuan-tuan dia dikurung macam itu? So sebab itu saya nak cerita sikit berkenaan dengan tadi pengurusi majlis kata berkenaan dengan kes ni. Saya nak cerita sikit pasal kes ni tuan-tuan. Nombor satu, dia kata Datuk Najib ini ambil duit SRC, rasuah, dia kata. Dan dalam definisi dia, Datuk Najib ambil duit untuk kayakan diri. Saya nak tanyakan kepada mereka-mereka ini, penyamun atau perasuah mana yang ambil duit ni tapi bagi semua atau hampir semua pada orang? Betul tuan-tuan? Itu satu. Lepas itu saya baca penghakiman hakim di Mahkamah Tinggi ini. Saya tanya mereka, dia kata Datuk Najib konon-kononnya telah meluluskan dana SRC ini dengan tergesa-gesa supaya dia dapat cepat-cepat terima habuan. Saya nak tanya mereka tuan-tuan, orang mana yang tergesa-gesa nak luluskan untuk dapat habuan tetapi terima habuan 4-5 tahun lepas tu? Betul? Masuk akal ke tak masuk akal? Masuk akal. Lepas tu ini cerita pasal hakim ni pula. Saya nak cerita lah. Datuk Zahid tadi cakap kita pun ambil risiko, tapi benda ni saya dah cerita dah sebelum ini. Kalau ini saya cerita realiti, awak nak dengar ke tak nak dengar? Ini hakim yang membuat keputusan di Mahkamah Tinggi. Dia telah disiasat oleh SPRM. Dia ada kena-mengena dengan SRC, dengan bank-bank ini semua tuan-tuan. So saya nak tanya tuan-tuan, patut ke tak patut dia jadi hakim? Lepas itu SPRM kata dah siasat hakim ini dan ada kertas siasatan. Hantar kertas siasatan ini pergi ke pejabat Wang Negara bulan 5, bulan Mei tuan-tuan. Tapi kertas siasatan tu sampai ke tak sampai ke pejabat Wang Negara? Ini dah bulan 9. 3-4 bulan tuan-tuan di Putrajaya tu, pejabat SPRM ke pejabat Peguam Negara tak sampai 2 km tuan-tuan apa ke benda dihantar tiba-tiba hilang tengah jalan. Ingat kita? So sekarang hakim itu sepatutnya dia telah menarik diri sebab dia ada kena-mengena, betul ke tidak? Tapi dia tak tarik diri. Satu. Sebab itu saya nak syorlah kepada kerajaan supaya siasat semula. Dan supaya mereka buka kepada umum apakah dalam kertas siasatan SPRM ni, setuju ke tidak? Jangan sorok-sorok. Kalau hakim itu ada membuat jenayah, maka kita nak tahu betul. Dan kalau dia ada buat jenayah, dakwalah dia, betul tak? Kita nak tengok kertas tu. Apa pula sorok-sorok pula? Bila kena pada kes lain, nak semua dibuka. Bila kena kepada ini, nak tutup-tutup pula. Ini satu. Pergi ke mahkamah,
persekutuan. Kita minta tangguh, bagi tak bagi? Kita minta masuk bukti baru, bagi ke tak bagi? Kita minta lawyer kita pun dah give up, dah fed up, betul saya sampai lawyer kita pun nak tarik diri, bagi ke tak bagi? Dia kata kes ni dah berlangsung 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun tu telah masuk dalam COVID PKP. Dulu Anwar Ibrahim punya kes tuan-tuan, kes rasuah dan liwat Anwar Ibrahim berapa tahun? 10 tahun. Dan kita minta untuk tangguh 2 bulan aja. Dah tunggu 4 tahun, apa ke benda sangatlah 2 bulan, betul tak? Lepas tu pergi Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara pula. Ketua Hakim Negara, kita minta supaya dia menarik diri. Sebab apa? Masa hari bicara itu, suami dia ada dalam mahkamah, tuan-tuan. Apa suami dia buat dalam mahkamah tu, betul? Suami dia pegawai mahkamah ke? Lepas tu suami dia didakwa, macam nampak dia ambil gambar dalam mahkamah. Boleh ke tak boleh ambil gambar? Boleh, tuan-tuan. Habis tu, kalau dia ambil gambar dalam mahkamah, ini adalah satu kesalahan. Kesalahan menghina mahkamah. Tapi siapa yang kena bagi order atau arahan menghina mahkamah itu adalah hakim. Hakim tu siapa? So sebab itu kita suruh dia tarik diri. Dia kata saya ada dalam mahkamah. Masa hari dia buat keputusan, dia kata dia tak perlu tarik diri sebabnya suami dia tulis sesuatu dalam Facebook itu yang memberi gambaran negatif kepada Datuk Najib 4 tahun lepas, dia kata. Benda ini bukan kira 3-4 tahun lepas, 5 tahun lepas ke 10 tahun lepas, betul? Kalau pandangan dia tu berterusan sampai hari ini, maka dia sepatutnya menarik diri sebab suami dia berfikiran begitu, betul ke tidak? Lepas itu, dia pula baca keputusan. Saya minta daripada peguam supaya bagikan saya keputusan bertulis. Sampai hari ini belum ada keputusan bertulis lagi. Tapi nasib baik saya ada dalam mahkamah, saya dengar sebiji-sebiji apa dia cakap. So dia cakap dia tidak perlu menarik diri, dia kata. Sebab ada satu kes di Australia yang mana kalau ada hubungan suami isteri, hakim tidak perlu menarik diri. Saya nak cakap kepada Ketua Hakim Negara, nombor satu, setahu saya kes di Australia itu adalah hakim lain yang buat keputusan ke atas hakim lain. Sama ada hakim itu bias dan prejudis atau tidak. Dalam kes dia ini, dia sendiri buat keputusan yang dia ini tidak bias dan tidak prejudis. Betul ke tidak itu, tuan-tuan? Tak boleh itu, tuan-tuan. Apa ceritanya benda macam ini? Sebab itu saya cakap, kadang-kadang kita nak protect the rule of law ini. Protect ataupun kita kena lindung institusi kehakiman ini. Sebab kalau persepsi rakyat kepada institusi kehakiman ini macam ini, maka rakyat boleh percaya ke tidak dengan institusi kehakiman ini? Tak boleh. Itu menjadi satu masalah pada itu. Nombor dua, tuan-tuan, yang asyik kena dakwa, kena sumbat dalam jail semua ini, orang mana, tuan-tuan? Orang PN ke? Orang PH atau Perikatan Nasional? Asyik-asyik orang kita dia, betul? Dulu masa zaman Pakatan Harapan 22 bulan, tuan-tuan tahu berapa kes yang Peguam Negara pada ketika itu gugur kan? 15 kes. Dia gugur. Datuk Najib tak pernah minta kes dia gugur. Kita cuma nak
keadilan ataupun perbicaraan yang adil. Itu pun kita tak dapat. Mereka gugur. Saya nak cakap sikit pada mereka ni tuan-tuan. Bila kita menang pilihan raya esok, 15 kes yang PH gugurkan ini, kita akan buka balik tuan-tuan. Kita akan tangkap dan dakwa mereka-mereka ini, setuju tak? Sekarang mereka ini sedap-sedap aja keluar tuan-tuan. Dia kata kita makan rasuah lah, apa benda lah. Muhyiddin kata UMNO Barisan Nasional Perasuah. Muhyiddin ada kes ke tak tuan-tuan? Dulu tuan-tuan, saya ingat benda-benda ini terjadi masa Mahathir atau Abu Yidin aja jadi Perdana Menteri, betul? Sekarang apa jadi tuan-tuan? Apa cerita? Mael buat apa, Mael? Mael buat apa, Mael? Saya nak cakap beginilah. Dulu Datuk Najib pernah bagi tahu saya satu benda. Dia kata, saya dalam politik, dia kata, Datuk Najib cakap, dia tak pernah naik dengan pijak atau tikam atau bunuh kawan. Betul tak? Kali ini saya tengok ada orang kita sendiri tuan-tuan yang nak naik dengan tikam kawan, betul? Sebab itu kita tak boleh bagi masa tuan-tuan. Selagi orang-orang siapa ada dalam sistem kerajaan kita ni tuan-tuan. Hari ini kita dalam kerajaan UMNO sepenuhnya ke atau tidak? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang kawal kerajaan hari ini, kita ke orang lain? Tuan-tuan nak ke tidak benda itu? So kita kena bubar ke tidak tuan-tuan? Sebelum itu tuan-tuan, yang saya nampak tadi dah lah 15 kes digugurkan sebelum ini orang PH itu. Lepas tu kita tidak dapat perbicaraan yang adil, tuan-tuan. Ini kerja siapa sepatutnya? Peguam negara lah, betul. Tapi peguam negara buat kerja ke tidak, tuan-tuan? Macam mana buat kerja? Kita nak hantar SPRM, hantar kertas siasatan pun dia kata dia terima ke tak? So patutnya peguam negara hari ini buat apa? Letak jawatan. So saya tuan-tuan, saya nak cakap, saya nak minta 4 perkara sajalah tuan-tuan untuk akhir kata. Nombor 1, Datuk Najib ni tahanan politik, betul? Betul. So kita kena bebaskan Datuk Najib, betul? Nombor 2, saya nak minta kita siasat dan dakwa Nazlan ni tuan-tuan. Nombor 3, saya nak minta supaya peguam negara letak jawatan. Nombor 4, kita bubar tuan-tuan. Bebas Najib. Siasat Nazlan. Peguam negara letak jawatan. Bubar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik tuan-tuan, saudara-saudari, sekali lagi dengan kerendahan hati saya minta saudara-saudara tolong penuhkan ruang tengah. Kita duduk sama-sama. Datuk Lokman akan berucap panjang sampai pukul 6. Boleh tak boleh? Baik, bila saya sebut letak, tuan-tuan jawab jawatan. Letak! 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 Bila saya sebut dakwa, tuan-tuan cakap Nazlan. Dakwa! Sebelum tu kita nyanyi lagu Inilah Barisan Kita sama-sama. Berdiri. Tapi dia duduk. Berdiri, sama-sama berdiri. Orang Pekan, orang UMNO, orang BN, orang Malaysia. 1, 2, 3, nyanyi sama-sama. Yang ikhlas berdua, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita jaya, jangan harap pulang. Inilah sumpah pemuda kita, menuju medan mati. Andai kata kami gugur semua, kaulah bungahi atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya, semboyan telah berbunyi menuju medan mati. Kipas tuan-tuan benar-benar mana saudara orang tu? Takbir! Takbir! Hidup Malaysia! Barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita jaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pemuda kita, menuju medan mati. Andai kata kami gugur semua, kaulah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya, semboyan telah berbunyi menuju medan mati. Tuan-tuan, beri tepuk tangan yang kebal kepada Datuk Lokman Nordin Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Zuhdi, pengurusi majlis kita pada malam petang ini. Yang berbahagia Datuk Zamri atau lebih kita kenali sebagai Anda, Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan, dan juga barisan kepimpinan UMNO bahagian Pekan, yang kita kasihi Datin Sri Rosmah Mansur. Satu tepukan gemuruh untuk Datin Sri Rosmah, Datuk Jaja, Yana, Asman, ahli keluarga Datin Sri Rosmah dan Datuk Sri Najib Tun Razak. Rakan-rakan UMNO bahagian Pekan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya saudara, saya nak tanya dengan sahabat-sahabat yang hadir pada petang ini. Kalau saya tanya dengan satu soalan, kenapa kita berada di sini, dan tuan-tuan hanya ada satu jawapan.
kenapa kita berada di sini? Saya yakin kalau saya tanya soalan ini, banyak orang akan bagi macam-macam jawapan. Okey, kita berhenti sekejap untuk bagi laluan kepada azan asar. Ya, sampai. Oh, nanti kau suruh dia orang pergi rapat ke depan. Kena siap tengah. Dah bunyi? Tak tahu asyik Allah. Ya. Okey, tuan-tuan, cerita tuan-tuan yang mulia, kita duduk berehat tenang sementara kita dengar perkongsian selepas ini, insyaAllah. Terima kasih. Kita sekolah sahaja ada akan air minuman. Ada air minuman, ada asyurat yang NGO semangat tu. Akhir kan? Yang depan duduk dulu, kita ambil kita dengar azan. Bangun dah tinggi, di panjang ada tu, aku main cakap dia nak ucap, paling kurang satu jam setengah. Mesti zaman. Ya? Duduk dulu. Ya? Siapa? Saif. Saif. Dubai. Okey. Okey. Kita tengok dah. Okey. Okey, awak Tuan Haji, Puan Haji, tenang, duduk, tenang, kita nak dengar sesi penerangan pada petang yang indah dan permain ini supaya kita sama-sama faham dan boleh menghayati apa yang sedang berlaku sebenarnya dalam negara yang kita sayangi dan kita cintai ini. Saya minta tuan-tuan duduk kerana yang belakang ramai yang nak tengok. Yang nak dapatkan air boleh angkat tangan, antari kepada tuan-tuan. Kita ada spot sambil tanya kepada pemuda BN Pekan, tanya kepada pemuda UMNO bahagian Pekan. Kita beri tepukan gemuruh kepada BN dan UMNO Pekan. Terima kasih. Kita jemput Dato' Lokman untuk sambung cerita beliau. Dulu nak gambar tempat dia dulu dia. Dulu nak bagi gambar dulu. 1 2 3 4 5 6. Okey, coba. Allah. Jangan sambung ah. Okey, kemudian. Okey, tu. Kerja. Ha. Okey. Kalah. Okey. Dah nak start. Okey, kita minta rapat sikit. Boleh duduk. Okey. Petang ni juga kita ada rakan-rakan Barisan Nasional yang turut hadir. Kita tidak ketinggalan Seri Tanah daripada Makar Sakti. Saya terlupa sebut tadi penceramah awal tadi, Datuk Zaid Ibrahim. Untuk maklumat tuan-tuan, beliau telah diterima sebagai ahli UMNO. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Dan tahniah juga belum terlambat kita ucapkan kepada ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang baru, Saudara Hisham Jalil. Saudara, kalau saya tanya kenapa kita berada di sini pada petang ini, apa jawapannya? Ramai orang dengan berbagai jawapan. Ada yang kata kita hadir di sini kerana bosku. Ada yang kata kita hadir di sini kerana nak menuntut keadilan, betul? Ada yang kata kita hadir di sini kerana kita nak menentang kezaliman, betul? Saudara, hakikat dan realitinya perhimpunan ini
berada di tahap ini, sehingga kita perlu berhimpun kerana satu nama, tidak lain, tidak bukan Mahathir Mohamad, tuan-tuan. Kita ada di sini kerana nafsu serakah seorang manusia untuk kembali berkuasa, tuan-tuan. Manusia inilah, tuan-tuan, kerana dua sebab. Sebab pertama, kerana gagalnya meletak legasi, meletak anak dia mewarisi kepimpinan UMNO, maka serangan dimulakan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak tahun 2015. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Bila mana anak dia nak bertanding jawatan naib Presiden UMNO, Datuk Najib bukan tak nak bagi laluan. Datuk Najib ketika berada di Kedah, tuan-tuan, naik kereta sama dengan Mukris. Dia dah bertanya dengan Mukris, bukan Mukris bekas kita punya ketua pemuda UMNO ni, tuan-tuan, Mukris Mahathir. Saudara, dia dah tanya dengan Mukris, kamu nak bertanding apa? Pada ketika itu, tuan-tuan, Mukris menjawab dia nak bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Hanya selepas Datuk Seri Najib mendapat pengesahan daripada mulut Mukris sendiri, barulah dia mengendorse naib Presiden yang lama, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Datuk Seri Shafie Apdal untuk dikekalkan sebagai naib Presiden UMNO. Bukan salah Datuk Seri Najib, tuan-tuan, kerana Mukris lah, tuan-tuan, yang telah mengatakan dia tak nak bertanding naib Presiden. Saudara, walaupun Mahathir nampak orang nampak dia hebat, tuan-tuan, tetapi saya nak beritahu, tuan-tuan, kehebatan bapa belum tentu boleh diwarisi oleh anak. Betul tak betul, tuan-tuan? Belum tentu. Ini sebab pertama kenapa Mahathir marah dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebab kedua, tuan-tuan, kenapa? Kerana selama hari ini, saudara, bila dia berkuasa 22 tahun, dia meletakkan kroni-kroni dia di tempat yang strategik. Dia bagi kroni-kroni dia, tuan-tuan, dengan projek-projek jangka panjang yang cukup boleh dianggap sebagai lombok emas. Saya ambil contoh, saudara. Kenapa Mahathir begitu marah dengan Datuk Seri Najib? Salah satu sebabnya bila ditubuhkan 1MDB. Apa yang 1MDB buat? Saudara, 1MDB melalui Edra Energy, tuan-tuan, telah pun mengambil alih dua syarikat. Syarikat apa? Syarikat milik pada kroni Dr. Mahathir, iaitu Tanjung Holding, Tanjung Energy Holding, yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, tuan-tuan. Dan dia juga ambil alih syarikat yang dimiliki oleh Genting Sanyet, 2 IPP. Sebenarnya ada 4 IPP. Satu lagi Malakoff, dimiliki oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan satu lagi ialah YTL. Tetapi, tuan-tuan, walaupun kita nak beli 4-4 supaya penjanaan kuasa elektrik negara separuh oleh 1MDB ni, tuan-tuan, 100% milik kerajaan. Bila milik kerajaan dia buat untung, maka keuntungan itu dapat pada kerajaan, kerajaan agihkan balik pada rakyat. Betul tak betul? Maka, saudara, saya nak beritahu, tuan-tuan, walaupun Datuk Seri Najib baru dapat 2 syarikat diambil alih oleh Edra Energy ataupun oleh 1MDB, tetapi, saudara, kita telah menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Apa kesannya? Kerana harga yang diberikan oleh Edra Energy ni, tuan-tuan, menyebabkan kroni-kroni Tun Dr. Mahathir tak dapat nak lawan. Edra Energy memberikan harga 9 sen lebih murah daripada 4 kroni Tun Dr. Mahathir ini. Itu sebab dia memenangi, tuan-tuan, tender. Saudara, apa jadi kepada syarikat yang dimiliki oleh YTL? YTL, walaupun dia ada penjanaan kuasa elektrik, kita suruh dia jual kepada 1MDB, dia tak nak jual. Akhirnya dia ada besi buruk je, tuan-tuan. Bila dia ada besi buruk, dia mengadu pada siapa, tuan-tuan? Dia mengadu pada Mahathir. Saudara,
Dia mengadu pada Mahathir, menyebabkan Mahathir makin marah pada Datuk Seri Najib dan memulakan serangan bermula pada tahun 2015. Sebenarnya kes 1MDB ni tuan-tuan dah masuk PAC tahun 2013 lagi. Saudara, fitnah tentang 1MDB ni dah dimulakan oleh Tony Puak, sudah dimulakan oleh Rafizi Ramli. Tapi ada kesan tak? Tak ada. Tak ada. Tetapi bila seorang Perdana Menteri yang 22 tahun jadi Presiden UMNO, jadi Perdana Menteri, bila dia ulang balik fitnah daripada pembangkang, tuan-tuan, ada yang terpedaya, ada yang terpercaya. Dan ini, saudara, fitnah-fitnah ini telah menyebabkan kita tewas pada pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada tanggal 9 Mei 2018. Tuan-tuan, bila dia nak jatuhkan kita, mereka gunakan 1MDB, mereka gunakan GST. Datin Sri Rosmah sendiri, tuan-tuan, menjadi mangsa. Pelbagai fitnah dilontarkan. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila mereka menang, saudara, peringkat awal, mereka langsung pun tak sentuh. Mereka langsung pun tak sentuh keluarga Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Hanya selepas sebulan, tuan-tuan, bila mana dilihat Datuk Seri Najib sudah mula melawan, saudara, kita lihat satu persatu kes mahkamah dibuka ke atas kepimpinan kita, tuan-tuan. Saudara, bila mereka memerintah bagi memastikan pendakwaan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib dengan bukti yang cukup lemah, dengan fakta-fakta yang terlaut, maka apa yang mereka perlu buat? Pertama sekali, saudara, mereka telah mengangkat Peguam Negara, peguam kepada Lim Guan Eng, diangkat menjadi Peguam Negara. Tidak lain, tidak bukan Tommy Thomas. Sebab apa? Bila dilantik peguam yang juga merupakan peguam kepada Ketua Komunis Malaya ini, tuan-tuan, maka sudah pastinya dengan kuasa yang ada pada Peguam Negara, 3 kuasa paling besar. Pertama, dia boleh dakwa siapa saja yang dia suka. Ada kes ke, tak ada kes ke, ada bukti ke, tak ada bukti, dia boleh dakwa dulu. Seperti mana yang kita dengar sebelum ni. Dakwa dulu, siasat kemudian. Kedua, tuan-tuan, dia ada kuasa untuk menggugurkan mana-mana kes yang dia mahu. Itu sebabnya kita lihat bila Pakatan Harapan memerintah, 18 pemimpin daripada Barisan Nasional telah dihadapkan ke muka pengadilan. Dan sebaliknya, tuan-tuan, ada lebih kurang 15 pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan telah digugurkan kes dia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kuasa yang ada kepada pemimpin yang bernama Peguam Negara ni, tuan-tuan, ialah kuasa untuk menghadapkan mana-mana yang di Pertuan Negeri dan juga sultan-sultan, termasuk yang di Pertuan Agong, tuan-tuan, di Mahkamah Khas. Ini 3 kuasa. Itu sebabnya perkara pertama yang dia orang buat, dia tukar Peguam Negara. Saudara, dia arahkan supaya dipecat Tan Sri Apandi Ali, digantikan dengan Tommy Thomas. Kedua, apa dia buat? Kedua, saudara, dia lantik seorang hakim yang pro DAP, Tan Sri Richard Malanjut. Tuan-tuan, itu sebabnya bila mana Lim Guan Eng dihadapkan ke muka pengadilan, dia ada 60 saksi pihak pendakwaan, 25 dah dipanggil, tinggal lagi 35. Bila ditukar Tan Sri Richard Malanjut menjadi Ketua Hakim Negara, tiba-tiba Hakim Datuk Hadariah, tuan-tuan, telah pun memutuskan atas permintaan Peguam Negara, meminta supaya kes Lim Guan Eng digugurkan. Lim Guan Eng, tuan-tuan, Peguam Negara minta supaya hanya dibebaskan tapi tak dilepaskan. Tapi apa yang Datuk Hakim Hadariah buat, tuan-tuan, dia telah lepaskan dan bebaskan. Maknanya, lepas ni kalau kita nak tuduh balik Lim Guan Eng, kita tak boleh tuduh atas kesalahan yang sama. Macam Saudara Hisham cakap depan ni nak hadapkan, kena buat penyesuaian. Kena fakta pun kena beza. Baru boleh kita dakwa balik Lim Guan Eng ini, tuan-tuan. Saudara Muhsin Latif telah membuat semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah ini, tuan-tuan. Pada hari semakan kehakiman nak dilakukan ke atas
hakim, keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah. Hakim yang ditugaskan pada pagi tersebut ialah Hakim Datuk Abdul Karim. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tiba-tiba arahan daripada Tan Sri Richard Malanjun, seorang ketua hakim negara yang kita tahu selepas dia pencen, dia terus naik satu pentas dengan DAP di Sabah. Tuan-tuan tahu, tiba-tiba pagi itu nak membicarakan, nak menyemak semula keputusan Hakim Datuk Hadariah ini, tuan-tuan. Tiba-tiba Hakim Datuk Hadariah telah ditukarkan menggantikan Hakim Datuk Abdul Karim ni, tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya Hakim Datuk Hadariah mendengar semakan keputusan yang dia sendiri buat. Itu sebab saya tak pernah takut nak kata bahawa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, undang-undang Malaysia ini sudah bertukar menjadi law of the undang-undang rimba. Saudara, dua orang dia tukar. Ketiga, nak pastikan kes-kes yang melibatkan Pakatan Harapan dipendamkan. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin UMNO yang tak nak dengar cakap dia, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan semua pemimpin UMNO, tuan-tuan, didakwa. Betul? Kenapa bukan semua pemimpin UMNO didakwa, tuan-tuan? Saudara, pemimpin yang tak nak tunduk dengan Mahathir, pemimpin yang tak nak tunduk dengan Muhyiddin, barulah mereka ini akan dihadapkan ke muka pengadilan. Kita bukan tak tahu, tuan-tuan, Anwar Musa juga ada kes. Betul tak betul? Kita bukan tak tahu Hishamuddin Tun Hussein juga ada kes. Betul tak betul? Kenapa mereka tidak didakwa? Sebab mereka, tuan-tuan, menjadi pengkhianat gunting dalam lipatan, tuan-tuan. Sebaliknya kita lihat Datuk Seri Najib yang tidak mau tunduk, dia telah dihadapkan dengan berpuluh charges ataupun berpuluh pertuduhan. Kita lihat Presiden UMNO dipanggil oleh mamak bendahara bernama Mahathir Mohamad. Bila dia diminta, tuan-tuan, dia diminta untuk membubarkan UMNO dan menyertai bersatu. Dia bubarkan tak UMNO, tuan-tuan? Dia tidak sanggup untuk membubarkan. Malah dia menjawab Dr. Mahathir, takkan ular lidi nak telan ular sawa. Betul tak betul? Saudara, Parti Bersatu tu 100,000 pun belum tentu ada. UMNO ada 4.2 juta ahli, betul tak? Takkan kita nak biarkan, tuan-tuan, ular lidi telan kita? Maka saudara, akibat daripada itu, 10 hari selepas tu Datuk Zahid, tuan-tuan, bukan sikit, tuan-tuan, 87 pertuduhan. Sebab apa? Sebab mereka, tuan-tuan, nak pastikan bahawa imej UMNO, imej Presiden UMNO nampak begitu buruk di mata rakyat. Itu sebabnya mereka tukar Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dia dah letak orang dia, Syukri Abdul. Walaupun dia dah letak orang dia, Syukri Abdul ni, saudara, tetapi dia masih tak puas hati. Dia kena letak orang yang betul-betul dengan dia. Dan tak lain tak bukan, kita lihat, saudara, akhirnya Latifah Koya diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dalam sejarah dunia ni, tuan-tuan, tak pernah, tuan-tuan, Ketua Pesuruhjaya SPRM diangkat ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan. Saudara, kalaulah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Keadilan diangkat jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, kalau orang-orang dia dah jadi menteri, tuan-tuan, mengambil rasuah, adakah pemimpin Pakatan Harapan ni akan didakwa? Sudah pasti tidak. Kita bukan bodoh, betul tak betul? Kita lihat, tuan-tuan, begitu juga dengan institusi asas negara satu lagi, iaitu pasukan polis Diraja Malaysia. Nak pastikan pasukan ini, tuan-tuan, mengikut telunjuk Tun Dr. Mahathir, mereka telah meletakkan, siapa dia? Hamid Badu. Orang yang dah pencen
Saudara, dalam pasukan polis di Raja Malaysia punyalah ramai orang yang layak untuk jadi IGP. Betul tak betul? Mereka semua telah diketepikan oleh Tuan Dr. Mahathir, tuan-tuan. Dia letak orang yang dah pencen, dah pergi tanam sayur dah. Untuk jadi ketua hakim negara. Sebab apa? Sebab taat setia Hamid Badung. Walaupun dia berada di dalam pasukan polis, dia memberi maklumat. Tuan-tuan, dia memberi maklumat ketika Tuan Dr. Mahathir mengasak kerajaan pada ketika itu. Saudara, akibat daripada pelantikan ini kita lihat pasukan polis pun akhirnya terpaksa, saudara, redha digunakan oleh Tuan Dr. Mahathir. Bila ada video yang terang lagi jelas, saya dah bawa video Azmin Ali ni pergi ke pakar forensik. Di mana? Di Jakarta, di Birmingham, United Kingdom, tuan-tuan. Pakar forensik mengesahkan pelaku seks luar tabi'i di dalam video itu tidak lain, tidak bukan. Siapa dia, tuan-tuan? Azmin Ali. Malah pasangan dia juga, pakar forensik mengesahkan itu memang Haziq. Tetapi lebih mengejutkan kita, tuan-tuan, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Haziq sendiri buat laporan polis mengesahkan itu memang dia. Ada pendakwaan? Apa jawapan daripada ketua polis negara ketika itu? Kabur, tuan-tuan. Kabur. Saya hari ini nak mengesahkan bahawa pandangan, penglihatan ketua polis negara ketika itu, Hamid Badung, tidak kabur. Apa bukti dia? Bukti dia, tuan-tuan, kita suruh dia bawa balik Jolo, dia tak boleh bawa balik Jolo. Tunggu daripada Disember. Dia kata Disember 2018 kita akan bawa balik. Disember 2019 dah berlalu, 2020 dah berlalu, 2021 dah berlalu, 2022 dah nak datang. Yang berlalu, tuan-tuan, ialah Hamid Badung. Jolo jumpa tak? Yang dia jumpa jodoh, tuan-tuan. Bukti bahawa penglihatan dia tidak rosak, tidak kabur, masih baik, ialah dia pandai pula cari bini yang cantik, tuan-tuan. Betul tak? Malik je, tuan-tuan. Sahabat kita Tan Sri Hamid Badung ni dapat isteri. Saudara, ini apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan. Tapi saya nak tanya dengan tuan-tuan, bila Mahathir tidak mau serahkan kerusi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim, Mahathir telah mengarahkan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, untuk masuk ke sarang kita, untuk berkawan dengan pemimpin UMNO, berkawan dengan pemimpin PAS, dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan pintu belakang yang dipanggil Langkah Sheraton. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, adakah kezaliman yang dimulakan oleh Tuan Dr. Mahathir ini masih berterusan ataupun tidak? Masih berterusan. Masih berterusan, tuan-tuan. Saudara, kalau zaman Muhyiddin, saudara, kezaliman ke atas pemimpin UMNO ini berterusan, kita masih lagi boleh maaf. Sebab kita tahu Muhyiddin sakit hati dengan Dato' Najib, betul tak? Kita tahu Muhyiddin sakit hati bila dipecat daripada presiden, daripada jawatan timbalan Perdana Menteri. Kita masih boleh terima dia sakit hati. Dulu dia hidup senang, tuan-tuan, jadi menteri, dah tak jadi menteri, dah tak jadi. Akhirnya, tuan-tuan, bila UMNO membuat keputusan memecat keahlian dia selepas tahun dia direhatkan sebagai timbalan Perdana Menteri, dia sakit hati, kita boleh faham, tuan-tuan. Tetapi yang kita tak boleh faham, saudara, macam saudara Hisham cakap tadi, Perdana Menteri sekarang ini daripada UMNO. Betul tak betul? Perdana Menteri sekarang ini daripada UMNO. Kita bukan minta Dato' Sri Ismail Sabri campur tangan, tidak. Kita tak nak dia campur tangan dalam urusan mahkamah. Kita faham prinsip separation of power. Kita faham pihak judiciary tidak patut diganggu oleh pihak eksekutif. Kita faham Jabatan Peguam Negara tidak boleh mengarahkan badan kehakiman. Kita faham. Tetapi yang kita minta ialah
supaya Perdana Menteri jangan campur tangan. Itu dia. Sebab kalau tidak ada campur tangan, kalau tidak ada orang yang menghalang Hakim Nazlan disiasat, tuan-tuan. Bila pihak SPRM, kita ucap tahniah kepada pasukan SPRM, dia dah selesaikan siasatan ke atas Hakim Nazlan 21 Mei 2022, tuan-tuan. Dia dah bagi kertas siasatan. Sepatutnya selepas Hakim Nazlan bagi kertas siasatan, saudara, Jabatan Peguam Negara kena teliti kertas siasatan ini. Dan di peringkat awal, saudara, pada ketika itu Tan Sri Idrus Peguam Negara sudah mengesahkan, sudah terima. Betul tak betul? Dia kata kita sedang meneliti. Itu dah cantik dah. Tiba-tiba lepas 3 bulan dia kata kami tak terima kertas siasatan Nazlan. Masuk akal ke tak masuk akal, tuan-tuan? Takkan ada toyol di kementerian ataupun di Jabatan Peguam Negara yang mencuri kertas siasatan Nazlan. Siapa toyol tu? Tuan-tuan, kalau tidak ada campur tangan politik, saudara, mungkinkah Nazlan ini tidak boleh didakwa lagi sampai sekarang? Kita bukan bodoh, tuan-tuan. Kita tahu bahawa hari ini, saudara, kita berhimpun di dataran pekan ini untuk bersolidariti bersama dengan ahli parlimen, Ketua UMNO bahagian pekan dan mantan Perdana Menteri kita. Tidak lain, tidak bukan, tuan-tuan, hanya kerana ada setengah pihak termasuk Perdana Menteri Malaysia hari ini takut, tuan-tuan, dengan kehebatan dan sokongan rakyat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu saja, tuan-tuan. Itu saja. There is no other explanation. Saudara, siapa yang takut dengan Datuk Najib? Yang takut dengan Datuk Najib, yang tak nak Datuk Najib turun berkempen untuk Barisan Nasional, nombor 1, tuan-tuan, ialah Mahathir Mohamad. Kenapa Mahathir Mohamad, tuan-tuan, takut? Kerana Mahathir Mohamad takut kalau Datuk Seri Najib kembali di dalam kerajaan, maka mungkin kita tak dakwa dengan dia. Kalau dakwa dia, tuan-tuan, kita lokap, penjarakan dia, tiba-tiba digigit semut, mampus di dalam penjara, kita kena jawab. Dia tahu dia kebal, dia tak boleh masuk penjara. Tetapi, tuan-tuan, yang dia paling takut, saudara, dia takut anak-anak dia akan dipenjarakan. Macam mana dia halang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri? Kenapa, tuan-tuan? Dia bukan takut Anwar penjarakan dia. Dia takut Anwar akan penjarakan anak-anak yang telah dia kayakan. Tak ada seorang anak dia jutawan. Semua bilioner. Betul tak betul? Saudara, nombor 2 orang yang paling takut, saudara. Orang yang paling takut ialah Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab Muhyiddin tahu, tuan-tuan, sepanjang tempoh lebih kurang 6 bulan, daripada tempoh darurat ini, saudara, sepanjang tempoh darurat 600 bilion telah dibelanjakan dengan menggunakan ordinan darurat tanpa perlu mendapat kelulusan daripada parlimen. Betul? Saudara, 600 bilion ni, saudara, agak-agak, tuan-tuan, dia bagi kepada orang yang betul-betul layak untuk memenangi sebut harga ke ataupun direct nego ni ke, atau dia bagi kepada kroni-kroni dia. Saudara, itu sebab dia menggelupur. Itu sebab, saudara, dia nak pastikan jangan sampai orang macam Datuk Najib dapat peluang berkuasa balik. Jangan sampai Parti Barisan Nasional yang yang menjadikan Datuk Seri Najib sebagai campaign manager dia dapat membantu untuk kemenangan Barisan Nasional secara total, tuan-tuan. Itu yang dia cukup takut, saudara. Tetapi yang kita sedih, tuan-tuan, ada orang dalam parti kita juga takut. Mereka takut kalau misalnya Datuk Seri Najib tiba-tiba bebas di mahkamah. Saudara, kalau lepas saja menang pilihan raya, BN dapat membentuk kerajaan,
secara bersendirian. Kalau pada ketika itu Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dia menghadap kepada ke bawah duli tuanku, dia mempersembahkan nama-nama orang yang boleh dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri. Nombor 1 dah tentulah Presiden UMNO akan jadi calon Perdana Menteri. Betul tak betul? Yang mungkin Muhyiddin takut, yang mungkin Ismail Sabri takut, yang sudah pasti Mahathir takut, sampaikan tiap-tiap hari dia terbangun, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, dia selalu bermimpi, tuan-tuan, dia terbangun tiap malam. Bila Siti Asma tanya, abang, kenapa? Mimpi Najib lagi ke? Dia cakap, saya mimpi Najib penjarakan anak-anak kita. Dulu mimpinya begitu, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia dah nak kena COVID, dah nak mati ni, saudara. Tiba-tiba dia dengar mungkin Datuk Seri Najib nak dapat pengampunan diraja, tuan-tuan. Dia pun terbangun juga, tuan-tuan. Itu yang semalam dah keluar lah, tuan-tuan. Berkeseriau. Dia takut kalau tiba-tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong minta, kalau boleh saya nak bukan hanya 1 nama. Kalau boleh better nak 3 nama. Kalau 3 nama, tuan-tuan, saudara, agak-agak Datuk Zahid nak letak nama siapa lagi? Mungkin dia boleh letak nama Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden. Betul tak betul? Agak-agak, tuan-tuan, dia nak letak tak nama Ismail Sabri? Saudara, 2-3 hari sudah, dikala dia orang kata Ismail Sabri tak campur tangan dalam urusan mahkamah, kita lihat Peguam Negara mengeluarkan surat meminta Hakim Pauline untuk melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan kes Datuk Seri Najib 1MDB dan memberikan keutamaan terhadap kes-kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Saudara, ini dah terang-terang contempt of court. Saya minta Datuk Zahid Ibrahim, tolonglah nasihat Presiden UMNO, hadapkan Peguam Negara ni kerana telah menghina mahkamah. Mana boleh, tuan-tuan, Peguam Negara boleh bagi arahan. Tapi saya ucap tahniah kepada Hakim Colin, tuan-tuan, kerana beliau menjawab. Dia kata, I will not be dictated by anybody. Saya tidak akan menerima arahan daripada sesiapa dalam proses untuk menjalankan kerja-kerja di mahkamah saya, tuan-tuan. Satu tepukan gemuruh kita berikan pada hakim. Saudara, ini jelas membuktikan bahawa kalau saya lah jadi Datuk Zahid, saya tak cakap Datuk Zahid takkan letak nama Ismail Sabri. Tapi kalau saya jadi Datuk Seri Zahid Hamidi, kalau perlu diberikan 3 nama, nama yang ketiga sudah pastilah saya akan letak orang yang paling saya percaya, tidak lain tidak bukan Datuk Seri Najib Tun Razak, tuan-tuan. Itu yang menyebabkan, saudara, itu yang menyebabkan Mahathir tak boleh tidur, Muhyiddin tak boleh tidur, dan Ismail Sabri pun tak boleh tidur. Kita ahli UMNO bukan bodoh. Betul tak? Kita bukan bodoh. Saudara, dengan kuasa yang ada pada dia sebagai Perdana Menteri, hari ini dia patut fikir, bila Datuk Seri Najib dah dijatuhkan hukuman, kurang-kurang pun coverlah lain sikit, 3 orang boleh minta pengampunan diraja. Pertama, Perdana Menteri. Kedua, orang yang dijatuhkan hukuman. Dan ketiga, ahli keluarga. Sepatutnya sebelum ahli keluarga memohon pengampunan untuk Datuk Seri Najib, patutnya Perdana Menteri yang minta pengampunan ni, betul tak betul? Sebab kalau dia yang minta pengampunan diraja ni, saudara, sudah pastilah dia boleh yakinkan Menteri Wilayah yang akan jadi salah seorang daripada kaunsil ataupun lembaga pengampunan diraja ni.
Sudah pastilah dia juga boleh bagi isyarat kepada peguam negara, betul tak betul? Sudah pastilah dia boleh bagi isyarat kepada pihak urus dia pengampunan, dan sudah pasti dia juga boleh bagi isyarat kepada 3 orang wakil bebas yang akan menjadi sebahagian daripada lembaga pengampunan ini. Dia buat tak? Dia tidak buat. Dia tak buat, tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan Datuk Seri Ismail Sabri, kita bukan nak minta Datuk Seri Najib diberikan layanan istimewa. Tuan-tuan, saya duduk ISA, saya ni graduan ISA tau. Bukan sekali tau, 2 kali, tuan-tuan. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Bagilah hotel ke, kan? Bagilah servis baik macam mana ke, saudara, penjara tetap penjara. Betul tak betul, tuan-tuan? Kalaulah nak bagi layanan baik, lagi lama dia duduk dalam penjara, makin baik layanan-layanan yang akan dia dapat. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya bagi jaminan kalau Datuk Seri Ismail Sabri dipenjarakan selepas pilihan raya umum ke-15, kita akan bagi mesin dialisis yang terbaik di dunia. Boleh kita bagi jaminan begitu? Tuan-tuan, penjara tetap penjara. Penjara tetap menyiksakan, terutamanya bagi orang yang tak bersalah. Betul tak betul? Saya bukan nak pertikaikan keputusan mahkamah, kita hormat. Tetapi di mana keadilan? Dikala Datuk Seri Najib dituduh menerima 42 juta daripada duit SRC International. Kononnya duit ini datangnya daripada pinjaman yang dibuat oleh SRC daripada Kuak. Hari ini dah ada bukti bahawa duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib bukan dari SRC. Hari ini dah ada bukti duit itu datangnya daripada Putra Perdana Development. Pinjam dengan Maybank 140 juta. Dan hari ini ada pegawai daripada Maybank mengesahkan Nazlan Ghazali, hakim yang jatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib, tahu tentang pinjaman yang dibuat ini, tuan-tuan. Zalim tak zalim? Saudara, kalau misalnya hari ini Datuk Seri Najib dituduh terima duit daripada SRC International, duit dipinjam daripada Kuok, hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, pertuduhan itu sudah salah. Kerana hakikat dia, duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib datang daripada Putra Perdana Development yang dipinjam oleh daripada Maybank. Dan duit ni 42 juta masuk akaun Datuk Seri Najib. Daripada 42 juta ni, tuan-tuan, 2 kali dipindahkan ke dalam akaun SRC. Mula-mula 27 juta daripada akaun Datuk Najib pergi SRC. Lepas tu 5 juta daripada akaun Datuk Seri Najib pergi ke SRC. Maknanya daripada 42 juta ni, tuan-tuan, hanya 10 juta Datuk Seri Najib belanjakan buat rumah untuk anak yatim, buat masjid, bantuan untuk orang asli yang dia agihkan kepada rakyat. Lagi 32 juta ni, tuan-tuan, masuk akaun SRC. Kita nak kemukakan bukti baru ini kepada mahkamah. Perdana Menteri daripada UMNO, betul tak betul? Kita minta dia jangan campur tangan, benarkan bukti baru ni masuk, itu je. Itu pun tak boleh bagi. Adil ke, tuan-tuan? Kedua, tuan-tuan, bila Hakim Nazlan memutuskan Datuk Seri Najib bersalah, dia kata apa? Datuk Seri Najib bersalah bila mana niat dia menubuhkan SRC pun dah niat jahat, niat untuk menyelewengkan dana rakyat. Kau ingat Najib Razak ni keparat ke? Ingat Datuk Seri Najib ni bangsat ke? Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Najib ni, saudara, cucu kepada Tan Sri Noah, tahu tak? Yayasan Noah pernah dengar, tuan-tuan? Berapa ramai anak-anak kita dihantar belajar ke universiti dan ke luar negara, saudara, dibiayai oleh Yayasan Noah. Kalau zaman Tun Razak dulu, betul, dia nak buat mata dia pun dia tak nak pakai duit bapak mentua dia. Tetapi bila Tun Razak dah meninggal dunia,
Bapak dia pun dah meninggal dunia, Tun Razak pun dah meninggal dunia. Takkan semua harta Tan Sri Noor tu dihumban ke laut. Mesti sebahagiannya diberikan kepada cucu-cucu dia. Betul tak betul? Saudara, cuba masuk akal tak tuan-tuan? Pinjaman daripada Kuok ini 4,000 juta ringgit. Rasuah yang Datuk Seri Najib dapat hanya 42 juta. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tanya dengan haiwan-haiwan bernama lembu, kerbau, kambing, biri-biri, mereka pun cakap tak masuk akal. Tak sampai 0,001%. Orang kalau makan rasuah busuk-busuk pun 1-2%. Betul tak betul? Dan macam Hisham Jalil cakap, takkanlah terima rasuah, lulus hari ini, 4 tahun lepas tu baru dapat rasuah tu. Saudara, bila Datuk Seri Najib dituduh, apa Datuk Seri Najib buat? Dia bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak pernah mengarahkan sesiapa memasukkan duit ke dalam akaun saya 42 juta ni. Saudara, kalau orang tu dia buat benda ni tuan-tuan, berani tak dia lafaz mubahalah ini tuan-tuan, berani tak berani? Tak berani. Kerana apa saya kata tak berani? Saya masih lagi ingat 19 September. Satu hari sebelum 17 September. Selepas keluar tol Sungai Besi, saya naik kereta dengan Anwar Ibrahim tuan-tuan. Saya tanya dengan Anwar Ibrahim, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri tak sumpah mengikut cara Islam? Bila kita dituduh dengan tuduhan yang berat, bila dah tak ada cara untuk kita mempertahankan diri kita, kita dibolehkan bersumpah ikut cara Islam. Tuan-tuan, Anwar senyum saja tuan-tuan. Jawapannya apa? Dia kata, saya dah tanya dengan banyak ulama. Ulama nasihatkan saya jangan main dengan sumpah. Saya bukan suruh dia main dengan sumpah. Tuan-tuan, saudara, tuduhan meliwat. Meliwat ni tuan-tuan, maknanya saudara buat kerja jantan dengan jantan. Serius tak serius? Berat tak berat tuduhan ni? Sepatutnya saudara, sepatutnya bila dia dah selesai mahkamah, semua dah tak dapat keadilan, dia serah pada Allah SWT untuk bersihkan diri dia, untuk bersihkan nama keluarga dia. Malu tak malu bila dia dituduh meliwat? Malu ke tidak? Isteri dia sudah pastilah lagi malu kerana gagal untuk menjaga suami sampai suami cari jantan lain. Betul tak? Kalau tak nak buat untuk diri dia, setidak-tidaknya dia bersumpah untuk menjaga aib yang terpalit di muka isteri dia, anak dia. Dan setidak-tidaknya berilah keyakinan pada kami yang menyokong dia dulu. Betul tak? Berani tak dia sumpah? Tak berani. Dalam kes dia meliwat Anwar ni, Azizan Abu Bakar, dia tak berani. Dalam kes dia meliwat Saiful Buhari, Saiful Buhari bersumpah di hadapan Kaabah tuan-tuan. Betul tak? Dan Saiful Buhari menyebut, kalau misalnya Datuk Seri Anwar tidak meliwat dia, dia reda Allah turunkan bala ke atas diri dia. Ingat lagi tuan-tuan, saudara, Saiful sebut benda ini di hadapan Kaabah tuan-tuan. Kalau kita orang Islam tak faham bahasa lagi, kau balik cari racun tikus, kau orang pergi telan. Tak boleh faham lagi. Saya tengok Datuk Najib bukan sekali. Bila mana dia tuan-tuan, bila mana dia saudara dituduh dalam kes Altan Tuya. Ingat lagi tuan-tuan, saya ada di Gua Perahu ketika tu, di Pematang Pauh. Saya dengar daripada mulut dia sendiri bila orang kata dia membunuh Altan Tuya. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib orang bersih, orang tak melakukan kesilapan, dia tak pernah takut. Dia terus melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia tu. Datuk Seri Najib tak pernah takut tuan-tuan.
Dan dia sebut saudara dalam kedua-dua sumpah ni, kalau misalnya dia melakukan perbuatan yang dia dah bersumpah dia tak buat ni, dia rela Allah turunkan bala pada diri dia, tuan-tuan. Saudara, kenapa Anwar sampai hari ini tidak berani bersumpah, tuan-tuan? Saya nak beritahu sebab Anwar masih semayang, tuan-tuan. Dia masih semayang dan dia juga faham tentang Islam. Bila orang masih semayang, orang masih faham tentang Islam, dia tahu kita boleh main sumpah-sumpah. Tetapi kalau melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, kalau sumpah itu tidak benar, kalau sumpah itu palsu, Allah Ta'ala tak akan tunggu akhirat untuk membalasnya. Allah Ta'ala akan balas di muka bumi ini, tuan-tuan. Itu sebab bila saya cabar Anwar untuk bersumpah, dia tak berani bersumpah. Itu sebab bila saya cabar Azmin Ali untuk bersumpah menafikan video seks buat Tabi itu, ialah beliau, dia tak berani bersumpah. Itu sebab bila saya mendedahkan tentang isu, itu sebab bila saya mendedahkan tentang isu kes kita ucapkan selamat tinggal kepada Datin Sri Rosmah Mansur. Datin Sri Rosmah kena bergegas balik ke Kuala Lumpur sebab kita pun tahu bahawa Datuk Sri Najib hari ini ada berlaku sedikit pendarahan di dalam perut dia, ada ulcer. Jadi kita doakan semoga keluarga Datuk Sri Najib selamat dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, dan kita doakan semoga Datuk Sri Najib dilindungi oleh Allah SWT, tuan-tuan. Saudara, itu sebab bila saya minta kita minta supaya Muhyiddin Yassin yang saya dedahkan statutory declaration ataupun akuan bersumpah suami kepada Nikaji yang mengesahkan hubungan sulit isteri beliau, iaitu Nikaji mempunyai hubungan sulit dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, sama seperti Datuk Sri Najib buat. Berani tak dia buat, tuan-tuan? Tak berani, tuan-tuan. Tak berani. Sebab apa mereka tak berani, tuan-tuan? Sebab mereka tidak berada di pihak yang benar, tuan-tuan. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita berhimpun pada petang ini. Kita berhimpun pada petang yang bersejarah ini, tuan-tuan, kerana kita begitu yakin Datuk Sri Najib tidak bersalah. Betul tak betul? Dia boleh dijatuhkan hukuman oleh mahkamah dunia, tuan-tuan. Tetapi kita yakin, tuan-tuan, di mahkamah akhirat nanti, insya-Allah, tuan-tuan, bila dia dizalimi di muka bumi ini, tuan-tuan, Allah akan angkat martabat dia di akhirat, insya-Allah, tuan-tuan. Itu sebabnya, saudara, hal dunia ni, saudara, kita kena selesaikan. Betul, kita akan dihadapkan untuk pengadilan di hari akhirat. Tetapi kita ada peluang untuk membebaskan Datuk Sri Najib sekarang. Dan caranya, saudara, tidak lain tidak bukan, kita tak boleh turun jalan raya seperti mana geng-geng reformasi dulu buat, tuan-tuan. Itu bukan cara UMNO dan Barisan Nasional. Kita tak boleh buat huru-hara terbalikkan kereta pihak polis seperti mana yang geng-geng bersih buat. Itu bukan cara kita, tuan-tuan. Tetapi cara kita yang paling berkesan dalam memberikan solidariti untuk Datuk Sri Najib Tun Razak, tuan-tuan. Cara itu ialah dengan memastikan pada pilihan raya umum yang ke-15 ini, saudara, kita berikan sokongan padu yang tidak berbelah bagi. Sama ada kita, anak kita, isteri kita, bapa kita, emak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Kita pastikan
jangan ada seorang pun yang tak keluar mengundi untuk mengundi Barisan Nasional. Boleh? Sebabnya saudara, kalau kita dapat memerintah negara saudara, insya-Allah tuan-tuan, percayalah, di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, sudah pasti dia tidak akan membiarkan bos lama dia ini untuk merengkuk dalam penjara, tuan-tuan. Sudah pastilah Datuk Seri Najib Tun Razak akan mendapat pembelaan. Sudah pastilah sebuah suruhanjaya siasatan diraja akan dibentuk, terutamanya untuk menyiasat lebih kurang 19 isu yang sudah dikenal pasti oleh pasukan petugas khas yang menyiasat kenyataan Tommy Thomas, di mana Tommy Thomas mengatakan bahawa di zaman pemerintahan dia sebagai peguam negara, campur tangan politik oleh pihak eksekutif mengganggu sistem kehakiman. Campur tangan terdapat dalam proses untuk melakukan pendakwaan terpilih, dan campur tangan berlaku dalam proses menggugurkan kes-kes melibatkan pemimpin Pakatan Harapan. Saudara, pelantikan Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Sabah Sarawak, semua mengikut Tommy Thomas, tuan-tuan, adalah hanya idea Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, tanpa dibawa pun ke jawatan kuasa pemilihan institusi kehakiman ataupun hakim-hakim, tuan-tuan. Apa yang mereka cakap nak buat sebelum pilihan raya tak sama dengan apa yang mereka buat. Jadi bila kita dapat bentuk kerajaan, tuan-tuan, kita akan siasat, dan semua hakim-hakim yang terlibat dalam bersubahat membantu kerajaan Pakatan Harapan, tuan-tuan, melakukan pelanggaran kuasa ini, saudara, penyalahgunaan kuasa ini, kita akan hadapkan ke muka pengadilan. Saya yakin, tuan-tuan, tidak ada cara lain untuk kita membebaskan pejuang kita Datuk Seri Najib Tun Razak selain daripada memenangkan Barisan Nasional. Itu sebabnya semua orang kena main peranan. Main peranan bukan hanya membantu dengan keluar mengundi. Sebelum keluar mengundi ni, tuan-tuan, mulai hari ini, contohnya hari ini ada banyak orang buat live, betul tak betul? Dah share ke belum? Tolong share. Kalau pandai, okey, download, gunakan Friendly. Kalau tak nak share, nak masukkan dalam Facebook kita, download menggunakan Friendly. Download, upload dalam YouTube kita, upload dalam kita punya TikTok, upload dalam Facebook kita. Bantu. Setiap kali Saudara Isyam Jalil buat live, tolong share. Datuk Zaid Ibrahim setiap hari mengeluarkan live Facebook, memberikan kata-kata semangat, memberikan pandangan dia dari segi sudut undang-undang dan sebagainya. Kita kena gerak sekarang, boleh? Kita kena pastikan, tuan-tuan, bila UMNO bahagian pekan mengadakan program, kita nak selepas ini jumlah yang turun lebih ramai, boleh? Kita nak selepas ini Facebook UMNO pekan, kalau sebelum ini live setakat 1,000-2,000 orang dia tonton dalam satu masa, kita nak supaya ianya boleh mencecah lebih ramai daripada jumlah pengundi di pekan ni, insya-Allah, tuan-tuan. Saudara, kita boleh buat. Hari ini, saudara, selepas Datuk Seri Najib, tuan-tuan, dipenjarakan, saya nak beritahu saudara, populariti Barisan Nasional telah meningkat dengan mendadak, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kerana hari ini rakyat sudah sedar, di dalam Barisan Nasional rupa-rupanya ada dua kumpulan. Satu kumpulan Barisan Nasional yang senang ceritalah, tuan-tuan, saya tak suka berselindung-selindung. Satu kumpulan Barisan Nasional yang tulen, yang mahu Barisan Nasional bergerak solo, betul tak betul? Tetapi yang menyedihkan, ada satu kumpulan Barisan Nasional yang curang, yang khianat, tuan-tuan. Itu sebab semalam Datuk Seri Muhammad Hassan kata, bila Presiden PAS mengesahkan bahawa wujudnya perbincangan dengan UMNO untuk mengagihkan kursi UMNO ni dengan bersatu dengan PAS,
kita, parti kita Barisan Nasional sudah membuat keputusan BN will go solo, betul tak? Tiba-tiba ada pengkhianat berbincang, tuan-tuan. UMNO sepatutnya bertanding lagi 122 kursi seperti mana kita bertanding pada pilihan raya umum yang ke-14. Tetapi hari ini ada kumpulan curang dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, mengadakan perundingan dengan PAS. Maknanya kalau PAS daripada 122 kursi ni, tuan-tuan, dia berikan pada PAS 26 kursi. Tinggal berapa kursi nak diagihkan di antara UMNO dengan Bersatu? Tinggal 96. Kalaupun kita bagi Bersatu hanya 46 kursi, kita ambil 50 kursi, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, selepas pilihan raya, ditakdirkan PAS menang semua 26 kursi, UMNO menang semua 50 kursi, Bersatu menang semua 46 kursi. Kalau misalnya dia orang minta jadi Perdana Menteri, boleh tak UMNO kata no? Tak boleh. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Tuan-tuan, ketika Bersatu menang 13 kursi, tuan-tuan, PKR menang 49 kursi, Bersatu, Tuan Dr. Mahathir diangkat jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Di kala kita bentuk kerajaan pintu belakang dengan Bersatu, Bersatu ada 32 kursi, Barisan Nasional ada 42 kursi. Siapa patut jadi Perdana Menteri, tuan-tuan? Patutnya BN, sebab kita lagi ramai, betul tak betul? Tapi akhirnya, tuan-tuan, orang yang menang 13 kursi itulah, dan daripada 13 kursi ni, saudara, 6 orang dah lari pergi Ekor Mahathir. Tinggal 6 orang. 6 orang tu pun selepas tu, Dr. Syahrudin lari pula tinggalkan Muhyiddin. Tinggal 5 orang. Yang 5 orang ni juga kita angkat menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Kalau dia ada 5 kursi pun dia boleh jadi Perdana Menteri. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita bagi dia 47 kursi. 46 kursi. Boleh kita halang dia daripada jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan nak tengok Muhyiddin jadi Perdana Menteri balik? Tuan-tuan nak supaya UMNO kembali bekerjasama dengan Muhyiddin? Tuan-tuan nak UMNO dibuli balik? Tuan-tuan nak tengok UMNO ditikam belakang oleh Muhyiddin balik? Tuan-tuan nak tengok duit UMNO dibekukan oleh Muhyiddin balik? Tuan-tuan nak tengok UMNO dibuli oleh Parti Bersatu? Itu sebab kita tak boleh izinkan kumpulan pengkhianat ini menguasai UMNO, tuan-tuan. Kalaupun kita tetap bertegas, kita tetap nak jadi Perdana Menteri, kita ada 50 kursi, kau hanya ada 46 kursi. Kalau dia pada ketika itu mengambil keputusan bawa 46 kursi ini, join dengan Pakatan Harapan yang ada 100 kursi ketika itu, tuan-tuan, dia tinggal tarik lagi 2 orang belah kita. Dia bukan hanya menang, tuan-tuan, dia bukan hanya boleh bentuk kerajaan, tuan-tuan. 100 kursi yang PH menang, kita menang 126 kursi, 46 dia bawa lari pergi sana, dia ada 146. Dengan 146 dia tarik 2 orang lagi pengkhianat daripada Barisan Nasional, atau dia ambil daripada PAS untuk bersama dengan mereka. Saudara, mereka ada 2/3. Bila dia ada 2/3, tuan-tuan, apa yang dia boleh buat? Dia boleh tukar, tuan-tuan, kerajaan Malaysia ini daripada sebuah kerajaan yang mengamalkan raja berperlembagaan, boleh ditukar menjadi sebuah republik rakyat Malaysia. Tak ada lagi raja-raja Melayu. Kena ingat ni, tuan-tuan. Bila dia ada 2/3, dia boleh tambah kursi-kursi di kawasan China, kawasan DAP. Contohnya di Seputih, hari ini beratus ribu pengundi. Ahli parlimen seorang, dia boleh pecah, bukan 2, tuan-tuan, boleh pecah 3. Perancangan Mahathir, tuan-tuan, dia dah kenal pasti 30 parlimen baru. 30 parlimen baru ini, saudara, ialah di kawasan-kawasan yang dikuasai oleh DAP, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, DAP baru menang 42 kursi, kita dah sakit kepala tak boleh lawan. Cuba bayangkan kalau DAP menang 72 kursi, tuan-tuan. Boleh tak kita lawan DAP lagi? Itu sebabnya, saudara, kita kena bersatu hati. Kita pastikan setiap usaha yang dilakukan oleh UMNO bahagian pekan, setiap usaha yang dilakukan oleh Presiden UMNO. Saya tahu ramai orang bertanya lagi. Orang tanya bila nak ambil tindakan pada pengkhianat ini. Betul tak betul? Ramai yang tunggu. Hari ini kita sedang dibunuh.
Bila Presiden nak bertindak, tuan-tuan, saya dah bertanya dengan Presiden soalan ini, saudara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita hari itu berhimpun, saudara, di Dewan Merdeka. Apa tuntutan kita, tuan-tuan? Tuntutan kita mahukan Parlimen dibubarkan. Betul? Kita nak Parlimen apa? Kita nak Parlimen apa? Kita nak Parlimen apa? Kita nak Parlimen dibubarkan. Kenapa selepas itu tidak ada sebarang kenyataan, tuan-tuan? Saudara, tidak ada sebarang kenyataan selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, tuan-tuan, kerana Perdana Menteri memberi jaminan bahawa Parlimen akan dibubarkan dan pilihan raya akan diadakan pada tahun ini juga, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya? Tuan-tuan percaya? Saya yakin Presiden pun tak percaya, tuan-tuan. Tetapi bila dia dah bagi jaminan, kita bagi dia sedikit masa. Tapi percayalah, tuan-tuan, walaupun mereka ni saudara licik dan mereka cuba untuk membenam seorang-seorang pemimpin UMNO yang tidak bersama dengan mereka, saya nak beritahu, saya nak beri jaminan pada tuan-tuan, Presiden UMNO dan kepimpinan UMNO juga, mereka pun bukan bodoh, tuan-tuan. Mereka pun tahu apa nak buat kalau sekiranya kali ini mereka dipermainkan. Saudara, sudah ada cukup bukti dari segi perjanjian yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin yang Datuk Seri Ismail Sabri kata tidak ada. Sekarang dah terbukti ada. Sekarang Anwar Musa dah mengesahkan perjanjian itu ada. Betul tak betul? Cuma dia kata bukan perjanjian, dia kata ianya persefahaman. Tapi saya dah tanya ayam, kambing dan lembu, semua yang baca perjanjian ini, dia tengok di muka surat pertama, yang atas sekali dia tulis perkataan perjanjian. Betul? Dan hari ini Perdana Menteri sendiri dah mengesahkan, sudah mengesahkan bahawa perjanjian itu ada. Bila wartawan tanya, Lokman kata ada perjanjian di antara Datuk Seri dengan Muhyiddin Yassin. Apa jawapan daripada Perdana Menteri? Perdana Menteri mengesahkan ini cerita lama. Maknanya ada tak ada? Ini boleh dihadapkan ke Jawatan Kuasa Disiplin UMNO, tuan-tuan. Kita boleh pecat Perdana Menteri sebagai naib Presiden dan ahli UMNO. Hari semalam, tuan-tuan, hari semalam, saudara, kita nampak satu lagi orang telah mengesahkan berlakunya pelanggaran disiplin parti. Parti putuskan tidak ada kerjasama dengan Bersatu dengan PAS. Betul? Tiba-tiba semalam, Presiden PAS mengesahkan ada perundingan dengan UMNO dan mereka sudah pun mula membincangkan tentang kerjasama untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Tuan-tuan, berbincang dengan PAS dan Bersatu, membelakangkan keputusan Perhimpunan Agung UMNO, membelakangkan keputusan MT UMNO, salah tak salah? Sudah ada 2 pelanggaran disiplin parti, tuan-tuan. Jadi saya nak beri jaminan pada tuan-tuan, mereka hari ini mungkin ingat mereka ada masa untuk korbankan kita semua, tuan-tuan. Mereka mungkin fikir mereka boleh penjarakan satu persatu orang kita, tuan-tuan. Tetapi percayalah, tuan-tuan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala pun merancang, dan perancangan Allah Ta'ala jauh lebih hebat daripada perancangan makhluknya. Betul tak betul, tuan-tuan? Mereka boleh buat apa saja, tapi jika ditakdirkan oleh Allah SWT bahawa Barisan Nasional akan memerintah secara bersendirian selepas pilihan raya umum yang ke-15, maka jadi, ianya tetap akan jadi, tuan-tuan. Percayalah, tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena firm, kita kena bulatkan tekad, kita kena kuatkan semangat. Boleh? Ayo bangun! Ayo bangun! Kita nak pastikan bahawa Barisan Nasional akan menang pilihan raya umum ke-15. Boleh? Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN!
Bebas, bebas. Bebas Najib. Bebas, bebas. Bebas Najib. Hancur, hancur. Hancur kezaliman. Hancur, hancur. Hancur kebatilan. Hancur, hancur. Hancur kezaliman. Hancur, hancur. Hancur kebatilan. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Zamri bin Ramli Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan, kami ucapkan terima kasih kepada pihak pimpinan Pengurusan Barisan Nasional. Jumpa lagi ikan sepat, ikan gabus, selalu jumpa lagi terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Malaysia menang.